forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap PM. Apa PM cakap? PM yakin harapan pertahan 3 negeri, 2 lagi boleh ditawan. Kita baca detail sedikit. Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin Pakatan Harapan mempertahankan 3 negeri yang ditakbir mereka, termasuk Selangor, selain berpeluang menawan 2 lagi negeri. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Jadi sebab itu selaku pengurusi atau presiden Pakatan Harapan bersama dengan gagasan UMNO Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan keyakinannya. Dia kata gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yakin boleh menawan 5 negeri dalam pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Itu beliau begitu yakin sewaktu beliau mengumumkan senarai calon-calon Parti Keadilan di Padang Awam Majlis Bandaran Shah Alam malam semalam. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri, semua itu boleh menjadi kenyataan sekiranya semua pihak dan jentera memberi tumpuan dan fokus sepanjang kempen pilihan raya negeri berlangsung. Jadi katanya, saya nak beritahu, daripada laporan yang saya dapat setakat ini, 3 negeri kukuh untuk dipertahankan. 3 negeri itu ialah Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan bulan lalu katanya, saya kata 1 negeri kita tambah. Artinya kalau 1 negeri itu adalah Kedah. Dan sekarang ni ada 2 lagi. Terengganu juga bakal menyusul serta Kelantan. Jadi berhubung dengan calon, Datuk Anwar berkata, beliau ada melakukan beberapa ubah suai, melibatkan 1 atau 2 kursi pada pilihan raya negeri kali ini. Jadi beliau mengulas tentang kursi Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang. Katanya berlaku pertukaran saat akhir melibatkan kerusi itu dengan Batu Tiga. Ya, katanya kadang-kadang keputusan bukan kita setuju semua, tapi kadang-kadang keadaan buntu. Jadi kita terpaksa ada sedikit kesediaan untuk bertolak ansur. Sebab itu kita tukar, kita ambil Ulu Kelang katanya, dan kita menyerahkan Dun Batu Tiga. Ini antara UMNO dengan keadilan. Bagaimanapun katanya kita ada kebijaksanaan. Kerana kita meletakkan calon di Hulu Kelang sekarang ni seorang tokoh, iaitu yang berani melawan lah katanya, iaitu Puan Juwariah Zulkifli. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Melawati, saudara. Dan melihat dari laporan malam tadi, saudara, bahawa Menteri Besar Selangor dikekalkan untuk bertanding di kawasan Sungai Dua. Sementara itu, penyanyi Hu Yai Hu, iaitu Ultimate atau nama sebenarnya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman, diletakkan untuk bertanding bagi kawasan Lembah Jaya dalam kawasan Ampang, saudara. Itulah kita lihat. Jadi saudara, PKR juga memutuskan, katanya dalam ucapannya PKR memutuskan bahawa isu tentang pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan katanya sewajarnya. Itu menurut pandangan beliau sewajarnya, tapi terpulanglah sebab beliau tidak mahu mendahului kuasa Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Banyak orang tak tahu tu kata poster boy, tapi kalau istana tak setuju tak boleh juga. Jadi sebab itu Datuk Anwar Ibrahim kata sewajarnya lah dikekalkanlah Datuk Seri Aminuddin Harun, kerana beliau telah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang mentadbir Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi katanya sekarang ini Negeri Sembilan belum membuat apa-apa pengumuman berhubung dengan kedudukan Menteri Besar. Saya merasakan itu sepatutnya lah tak payah nak diumumkan sekarang. Tunggu lepas pilihan raya barulah diumumkan. Kalau sekarang kita umumkan, kalau istana tak bersetuju, susah juga, saudara. Itu keadaannya, saudara. Saya tidak bersetuju dengan pandangan orang katakan orang ni jadi poster boy. Apa yang berlaku di Johor hari itu, saudara, jelas. Apabila kita diletakkan Saudara Datuk Hasni sebagai poster boy, tapi akhirnya orang lain jadi menteri besarnya. Kerana kita kena ingat bahawa kuasa mutlak dalam pelantikan Perdana Menteri di bawah artikel 42 Perlembagaan Negara dan Perlembagaan Negeri, iaitu pelantikan Perdana Menteri, pelantikan Menteri Besar, itu adalah kuasa mutlak Duli Yang Maha Mulia, Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Itu tak boleh dicabar. Itu memang kuasa mutlak. Jadi kadang-kadang kita bolehlah berharapan kalau tuanku, sebab tuanku lebih bijak, tentulah tuanku dapat mendapat nasihat yang baik dalam pelantikan jawatan Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Tak payahlah kita nak
bincangkan soal itu, saya bersetuju agar isu Menteri Besar ini tidak dijadikan isu sepanjang musim pilihan raya. Dan bagaimanapun saudara, saya nak jelaskan. Banyak selama ini orang mengatakan bahawa keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan pimpinan UMNO, Majlis Tinggi UMNO dan Barisan Nasional untuk bersama dengan Pakatan Harapan itu, banyak orang membuat kritikan. Dan hari ini jelas terbukti saudara bahawa keputusan Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi benar-benar menempati itu usaha untuk mahu memulihkan kembali UMNO di unjuran politik nasional. Sebab ini terbukti saudara, bila pilihan raya kali ini UMNO diberi peruntukan kerusi yang jauh lebih banyak daripada Keadilan sendiri, Amanah dan DAP. UMNO diberikan sejumlah 108 kerusi, sedangkan Parti Keadilan cuma 61 kursi dan Amanah 12 kursi saudara. Jadi cuba bayangkan saudara, kalaulah UMNO atau Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional, apakah jumlah kursi tersebut dapat diperolehi oleh UMNO untuk ditandingi? Tentulah tidak mungkin saudara, sebab di situ ada PAS, adanya PBM, dan tidak mungkin dapat saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid itu satu tindakan dalam dinamika politik benar-benar bertepatan. Dan saya juga melihat saudara bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau bersama dengan pimpinan dari Pakatan Harapan, mereka jujur apabila menyantuni ikatan persahabatan dengan UMNO. Tidak ada dakwa-dakwi. Sebab itu saya nak bagi tahu pada teman-teman, khususnya ahli UMNO, hentikanlah polemik politik. Kalaulah mungkin kawasan anda diletakkan calon bukan daripada UMNO, mungkin anda tak setuju, tapi kena lihat secara dinamikanya, secara besar. Bukan hanya untuk kawasan kita saja, kena tengok bagaimana berlaku pertukaran dan sebagainya. Ini jelas macam mana berlaku di Ulu Selangor saya. Itu Ulu Bernam, itu kawasan itu memanglah dulu UMNO, tapi sekarang ni diberi pada Amanah dan sebagainya. Ada pertukaran. Jadi kita harus berlapang dada. Saya melihat ada kejujuran dalam Pakatan Harapan. Mereka memberi UMNO untuk bertanding 108 kerusi saudara, bukan main-main ni. Sedangkan Keadilan 61 saja. Amanah pun 31. DAP lebih kurang 44 ke 48. Jumlahnya saudara. Jadi saya lihatlah kejujuran itu harus dan perlu disantuni saudara. Jadi di sinilah saya lihat kebijaksanaan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO memimpin parti untuk kembali supaya UMNO ini dilihat kembali berwawasan, kembali segar di hati rakyat. Jadi ya, Tuan Mak Semana, memanglah kebenaran tetap bersama dengan bosku. Itu kita tunggu lagi lah saudara. Dia satu persatu ya saudara. Bukan kita boleh santuni semua serentak. Ya saudara, Anwar Ahmad Isa dia kata kencing, jangan tak kencing. Siapa yang kencing siapa? Saya memberi penjelasan. Saya melihat kenyataan saudara. Kalau saudara tak setuju, nak buat macam mana? Cuma saya tak setujulah bila saudara meluahkan perkataan kencing dan sebagainya. Saudara mikir betul UMNO milik orang Melayu. Saya kita bersetuju UMNO milik orang Melayu, bukan milik Zahid Hamidi. Itu betul. Tapi kalaulah kita UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, dapatkah kita menembus rasa malu kita untuk bertanding di kawasan tersebut? Tentu tak boleh. Contohnya macam di Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Begitu juga di Negeri Selangor. Apatah lagi di Kedah. Akhirnya UMNO cuma dapat bertanding dalam 30 kursi, 40 kursi je lah saudara. Kalau itu berlaku macam mana? Di mana martabat maruah kita? Ini keadaannya saudara, fikirlah secara jelas. Saya melihat bahawa ada keikhlasan. Saya bukan nak kata nak temberang apa semua. Saya melihat dia fakta-fakta ini saudara. Sebab UMNO Barisan Nasional, UMNO lah saya sebut. Memanglah mereka bertanding atas tiket Barisan Nasional. UMNO tidak ada masuk ke gelanggang menggunakan lambang UMNO, tapi Barisan Nasional. Barisan Nasional bertanding 108 kursi. Dan saya lihat dari segi Barisan UMNO ni, dia 63% calon muka baru. Pilihan raya kali ini membabitkan 245 kursi saudara. 36 kursi di Negeri Sembilan, UMNO bertanding. Semua jumlah kursi ya. 36 kursi semua di Negeri Sembilan, 36. 40 kursi Pulau Pinang. 32 kursi di Terengganu. 45 kursi di Kelantan. 36 kursi di Kedah. Dan 56 kursi di Selangor. Jumlah semua 245. Daripada 245 kursi itu, Barisan Nasional diizinkan untuk bertanding 15 kursi di Kedah.
Bukan main-main, saudara. 15 kursi. 17 kursi di Negeri Sembilan. 27 kursi di Terengganu, 31 kursi di Kelantan, 6 kursi di Pulau Pinang, dan 12 kursi sebagaimana yang selalu saya katakan di Selangor. Jadi sekarang ni kita ingatlah saya, daripada jumlah 9,773,571 pengundi saudara yang mendaftar, kita harus ingat di Selangor saja ada 3,747,057 pengundi. Ini daftar dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, dan saya melihat bahawa saya nampak dengan keadaan begini, saya yakin bahawa UMNO dapat kembali menebus imejnya walaupun dengan 12 kursi, insya-Allah. Saya tak nampak 12 kursi itu kawasan yang bermasalah. Dan di Kedah ada 1,585,000 dan 85 orang pengundi. Di Kelantan ada 1,411,912. Di Pulau Pinang ada 1,234,198 pengundi. Di Terengganu ada 930,894 pengundi. Negeri Sembilan ada 864,425 pengundi. Amanah bertanding tim satu kursi, ya saudara. Kan, tapi bagaimanapun dua lagi masih lagi dalam rundingan. Itu demikian menurut kenyataan Datuk Seri Mat Sabu selaku Presiden Amanah dalam sidang medianya hari ini, saudara. Daripada 31 tu, anak-anak muda, pengundi calon pemimpin muda sejumlah 7 orang. Wanita 7 orang. Dan daripada itu 15 orang muka baru. DAP 48 kursi saja daripada 245. Macam mana yang katakan DAP mengawal ataupun menguasai UMNO dan sebagainya, saudara? Ini jelas dilihat. Di Pulau Pinang, kursi yang ditandingi oleh Amanah iaitu di Bayan Lepas dan di Permatang Pasir. Kemudian di Selangor, ada Amanah bertanding 9 kursi, saudara. Itu di Sabak Bernam, Ulu Selangor, yang saya katakan tadi, saudara, Taman Templer, kawasan mereka menang. Batu Tiga ni pertukaran. Pandan Indah, Sungai Ramal, dulu pun mereka menang. Di Seri Serdang, Meru dan Morib. 9 kawasan. UMNO dapat 12, saudara. Di Terengganu, 2. Iaitu di Batu Buruk, di mana mereka meletakkan katanya peguam ni, Saudara Muhammad Zamir Ghazali, dan Ru Rendang, itu Saudara Syuhami Sulaiman. Bagaimanapun, 2 lagi, iaitu di kawasan di Tepuh dan bahagian bandar, masih dalam rundingan. Di Kelantan, Amanah bertanding 7 kursi, iaitu di Kota Lama, Pangkalan Pasir, Demit, Tawang, Kaduk, Bukit Panau dan Temangan. Sementara itu di Kedah, saudara. Di Kedah, Amanah meletakkan 9 calon. Di Kota Seputih, di Kuala Nerang, Alor Mengkudu. Alor Mengkudu ni Datuk Mahfuz Omar akan bertanding di situ. Kubang Rotan ni saudara Datuk Syed Ali, insya-Allah. Saya rasa saya nak pergi ke Kubang Rotan, nak melihat kedudukannya nanti tengoklah dalam 2 bulan 3 bulan nanti saya akan pergi selepas penamaan calon di Kubang Rotan, di Pangkalan Kundo, di Tokai, Sungai Limau, Belantik dan Kupang. Sementara di Negeri Sembilan 2 kursi saja untuk Amanah, iaitu di Kelawang dan Paroi. Soal macam di Semenyih, ada perbalahan, orang kata tak setuju dan sebagainya, tapi kepimpinan Pakatan Harapan bersetuju untuk memberikan kepada UMNO. Saya lihat kadang-kadang itulah harmoninya dalam Pakatan Harapan. Sementara itu kita lihat pula, saudara, dengan PKR sebagaimana yang diumumkan malam tadi. Parti Keadilan Rakyat mengumumkan 58 calon, 61 calon termasuk Parlimen di Kuala Terengganu. Dan jelaslah sekarang, bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu akan ditandingi oleh calon dari Parti Keadilan. Saudara ini Zan, sahabat saya tu, saya. Dia bertanding di situ mewakili Pakatan Harapan. Bagaimanapun, nampak gayanya Parti Keadilan menggugurkan 7 penyandang di Pulau Pinang. Antaranya lah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin. Dia tak bertanding lah sebab dia dah dapat senator. Kemudian menjadi dan 7 muka baru lah dalam tu. Selain daripada Datuk Seri Saifuddin, turut digugur adalah Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk IR Insinyur Ahmad Zaikuddin, Esko Perdagangan Dalam Negeri dan Antarabangsa Haluan Pengguna, Datuk Halim Husin. Turut tidak dicalonkan iaitu Esko Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Dr. Norella Arifin,
Dan Timbalan yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Datuk Dr. Amar Pretal Abdullah. Jadi penyandang kerusi Dun Teluk Air Tawar Datuk Mustafa Kamal juga digugurkan bersama dengan penyandang di Dun Kebun Bunga itu Jason On Kang Lee. Jadi reti saudara, Parti Keadilan mengekalkan lima orang je muka lama yang diberi peluang untuk mempertahankan kedudukannya, iaitu saudara Muhammad Tuah Ismail bagi Dun Pulau Betung, Lee Kai Lun di Macang Bubuk, Gui Xiao Leong Bukit Tengah, Goh Chun Ik di Bukit Tambun, dan A. Kumaresan di Batu Uban di Batu Uban saudara. 5 saja. Jadi 8 muka baru itu Zainuddin Muhammad di Pinang Tunggal, Mohsin Mat Syarif di Teluk Air Tawar, Johari Kasim Seberang Jaya, Rosidi Hussein di Penanti, Nur Hidayah Cik Ros Sungai Bakap, Lee Bun Hyong itu di Kebun Bunga, Fahmi Zainal di Pantai Jerjak, dan Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamid di Batu Maung. Jadi sekarang secara keseluruhannya Parti Keadilan akan bertanding 13 kursi di Dun di Pulau Pinang. Sedangkan dalam pilihan raya dulu PKR menang 12 kursi daripada 40 kursi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. DAP pula 19 kursi dan Amanah 2 kursi. Bagaimanapun penyandang kursi Dun Seberang Jaya Dr. Afif Bahardin, dia menyertai Bersatu, tapi bagaimanapun kursi tersebut disiapkan kosong, maka letakkan calon yang baru. Saudara, itu kedudukan senarai-senarai calon yang diumumkan. Saya dengar ni, tengoklah Ahmad Jalaluddin Norella dia lakukan pertandingan kursi mereka di jadi 61 lah calon daripada Parti Keadilan ni sekarang. Baik saudara, kita tengok calon-calon yang ditandingkan itu 20 orang di Selangor. Banyak orang bertanya bagaimana kedudukan keadilan di Selangor. Selangor dia masih mengekalkan rentaknya iaitu 20. Dulu tak silap saya 21 ke 22. Tapi Selangor Parti Keadilan bertanding itu Permatang. Saudara Mamak Yahya Mat Syari, Bukit Melawati. Bukit Melawati inilah yang ditukarkan dengan Juwariah dia bertanding di Lembah Jaya saudara. Bukit Melawati ditukar kepada Tiban Subramaniam. Ijuk Hamidi Abdul Manan. Ijuk ni kawasan memang kawasan keadilan dulu pun daripada zaman Tasik Khalid lagi saudara. Rawang Chua Wikiat, dia keadilan ni saudara, dia bukan hanya calon-calon daripada Melayu, dia mengandungi calon daripada keturunan India dan Cina. UMNO saja yang UMNO dan Amanah saja yang solid UMNO saudara. Melayu. Di Rawang Chua Wikiat, Sungai Tua Datuk Seri Amiruddin sendiri selaku Menteri Besar. Ulu Kelang, ini Johawariah yang bertanding di Ulu Kelang. Bukit Antarabangsa Muhammad Kamri Kamarudin. Lembah Jaya Syed Abdul Rahman. Kajang David Cheong. Seri Setia Fahmi Ngah. Taman Medan Ahmad Akhir. Bukit Lanjan, Bukit Lanjan ni ganti orang baru saudara. Tidak lagi Elizabeth Wong. Bukit Lanjan itu Puan Pei Lee. Paya Jaras Khairuddin Osman. Kota Damansara juga orang baru itu Amin bin Yazid. Kota Anggrek Najwan Hilmi. Sementa Ermi Afishah Azizi. Pelabuhan Kelang Azmizam Zaman Huri. Sentosa Gunaraja R. George. Sungai Kandis Zawawi Ahmad. Dan Tanjung Sepat Saudara Burhan Aman Shah. Jadi reti saudara 20 di Negeri Selangor akan ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Keadilan. Di Negeri Sembilan 6 kursi saja. UMNO 17. 6 kursi itu di Cuah. Cuah itu Yu Bun Lai. Di Sikamat itu Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Di Ampangan Tengku Zamrah binti Tengku Sulaiman. Di Pilah Nur Zunita Begum. Di Dun Labu Ismail Ahmad. Dan Seri Tanjung Dr. Raja Sikaran. Itu 6 kursi saudara. Di Pulau Pinang, Pinang Tenggak 13 kursi iaitu Pinang Tunggal Zainuddin Ahmad, Teluk Air Tawar Mohsin Mat Syarif, Seberang Jaya Johari Kasim, Penanti Ustaz Roshidi Hussein, Macang Bubuk Lee Kai Lun, Bukit Tengah Gau Ziao Leong, Bukit Tambun Goh Chun Ik, Sungai Bakap Nur Hidayah, Kebun Bunga Lee Bun Hyung, Batu Uban Kumaresan Armugam, Pantai Jerjak Fahmi Zainal, Batu Maung Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamid, dan juga Pulau Betung iaitu Muhammad Tuah Ismail. Di negeri
Ya, tuan-tuan, komen saya lah, insya-Allah lah, untuk 3 negeri ni, kerajaan perpaduan ni akan boleh menang punya, insya-Allah. So, untuk Kedah dan Terengganu, kalau kita bekerja kuat, mungkin kita akan dapat lawan mereka. So, banyak benda-benda yang telah dibuat oleh PMX, bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun mereka tidak sama dengan kerajaan persekutuan, berbeza. So, kali ini orang cakap kalih bagi sama dengan kerajaan persekutuan. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan PMX Anwar Ibrahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jangan lupa undi kerajaan perpaduan.